on kan macam biasa, on kan video tu. Okey, so macam mana tugasan? Dah okey. Hari ni saya nak cuba update sikit tugasan-tugasan tu. Setelah saya semak dengan section lain, tugasan proposal tu dibuat secara kumpulan. Tugasan proposal tu secara kumpulan. Cuma yang data analisis simulasi tu, simulasi data itu buat secara individu, secara individu. So jadi kalau balik kepada tugasan tu ada, sebenarnya dia ada dua, tetapi kalau dipecahkan tu dia akan ada tiga lah. Okay. Yang pertama proposal tu secara kumpulan, macam saya kata kumpulan jangan besar-besar lah, maksimum 4 orang, and then nanti boleh discuss apa yang telah dibuat, dibincangkan secara berkumpulan, and then boleh pilih lah macam mana nak menuliskan proposal ikut format yang kita dah berikan. So itu dari segi proposal. And dari segi data simulasi, simulasi data tu dia ada dua dekat situ. Yang pertama data kuantitatif dan satu lagi data kualitatif. Hari ini saya cuba tengok sebutkan yang lepas saya dah berikan contoh tu berkenaan dengan data kuantitatif yang menggunakan sampel yang saya beri dalam dalam e-learning tu. Cuma sekarang ni tugasan yang dibuat tu macam soal selidik yang saya minta you buat, soal selidik tu itu digunakan sebagai data simulasi. Masing-masing dah buat, saya yakin semua dah buat tu. Nanti tinggal gunakan data itu sebagai data simulasi. Data simulasi. Alright, bagi saya share sekejap dia punya kandungan ni. Now, kalau ini data yang saya berikan dalam e-learning. Yang pertama, saya ada data kuantitatif, ada 10 item, and then dia punya respon jawapan yang disediakan ada dua, dichotomous, iaitu betul ataupun tidak, betul ataupun tidak. Cuma sekarang ni untuk data yang kuantitatif ni saya dah cadangkan gunakan data soal selidik yang you bangunkan. So, jadi daripada soal selidik tu yang diedar dalam kalangan semua tu, saya harap semua akan menjawab, memberikan respon lah. Kalau ada kelas tu ada 45 orang, maknanya you akan pastikan you akan menjawab soal selidik sebanyak 44 soal selidik. 44 soal selidik. Okay. Menjawab 44 soal selidik. So, jadi soal selidik itu akan datang balik kepada kita. At least kita ada 44 soal selidik. Jadi, itu yang saya sebutkan pada kelas yang lepas untuk dimasukkan dalam SPSS. Dah ni download SPSS tu, dah upload SPSS dalam you punya laptop? Dah, doktor. Dah try dah? Okay, saya harap semua dah try. Jadi sekarang ni, kalau katakanlah you ada 44 item ini soal selidik yang diadakan, yang dijawab oleh kawan-kawan dalam kelas. So 44, maknanya you akan ada 44 cases. Ini cases ni 1, 2, 3,
sampailah 44 cases. Jadi kalau you perhatikan dekat sini 44 cases sampai ke 44 cases tu, maknanya inilah yang you akan key in dalam SPSS. Okay, di sini nanti tinggal macam yang saya sebutkan yang lepas, you tinggal berikan nama variable tu lah. Apa namanya, gender ke apa ke, dan item-item tu katakanlah ada 10 item. Item 1, item 2, item 3, item 4 dan seterusnya lah. So ini dia punya label yang kita berikan kepada variable tu. Okey, itu data 44. Nah, jadi bila you dah key in tu, jangan lupa save kan dalam you punya drive tu. And then you start analyze. Saya taklah expect banyak. Cuma yang saya katakan, cubalah tengok dari segi apa nama, deskriptif saja. Deskriptif. Jadi kalau katakanlah dalam deskriptif tu, sorry dia tak ada data ni, dia tak mau keluar pula. Datanya tak ada. Okay. Jadi dalam analisis ni, saya expect buat secara deskriptif saja. Tengok dari segi peratusan, tengok dari segi kekerapan, and then mean dia. So you tengok dekat situlah. Dekat situ, then you cuba analisis. So analisis itulah nanti yang akan dipaparkan dalam tugasan. Maknanya proses tengok balik panduan melaksanakan tugasan. Ada soalan berkenaan dengan analisis data kuantitatif ini? Simple saja, cuma nak bagi you sedikit pengalaman macam mana berurusan dengan data kuantitatif. Kuantitatif. So bergantunglah nanti bila you buat kajian sebenar, dia punya data analisis dia apa nama tu mungkin agak berbeza, tetapi proses memasukkan data itu lebih kurang sama macam inilah. Okey, ada soalan tentang data kuantitatif? Jadi saya bagi pilihan, kalau nak gunakan yang ini pun boleh, nak gunakan yang ini pun boleh, ataupun you gunakan yang macam soal selidik yang you dah bangunkan, yang you dah bangunkan tu, so you edarkan dalam kalangan pelajar, dalam kalangan kelas you. So dalam kelas tu maknanya ada 44, maknanya you akan dapat balik 44 responses, 44 responses daripada 44 orang. So you akan ada 44 apa nama responses. Okay, itu. Yang satu lagi data kualitatif, data kualitatif. Saya cuba bagikan contoh-contoh. Ini contoh lah data kualitatif. Tapi ini contoh macam mana kita boleh buat data kualitatif. Ini contoh data kualitatif yang diambil daripada sesi perbualan, seorang pelajar yang sedang belajar di UK. Jadi dalam data kualitatif, saya tak ada nak tunjukkan menggunakan software. Apa nama? Ini apa ni? Danny nak apa ni? Saya tekan doktor, saya tekan. Okay. Okay, kalau you perhatikan data kualitatif, macam perbezaan antara kuantitatif. Jadi kuantitatif kita nak tengok peratusan. Maknanya cerita pasal konsensus. Cuma sekarang ni bila sebut data kualitatif, kita bercerita tentang setiap individu. Maknanya bukan konsensus kepada berapa ramai, tetapi kita nak tengok setiap individu. Individu macam mana dia melalui pengalaman hidup dia. Kalau dalam konteks kajian ni, pengalaman hidup dia belajar di UK, pelajar pengalaman. Sebab pengalaman ni dia unik, tak sama setiap orang dengan orang yang lain. Okay? Sebab itu dalam kajian kualitatif, komen setiap individu sangat bermakna. Komen setiap individu sangat bermakna. Okey, jadi apa yang kita buat selalunya dalam analisis data kualitatif? Pertama, of course, ini yang selalu dibuatlah. Okey, kita laksanakan temu bual. Okey,
Temu bual ni biasalah bertanyakan pengalaman individu berkenaan dengan sesuatu perkara. Jadi dalam kita mengkaji ataupun mendapatkan data daripada temu bual ini, kita kena pastikan orang yang kita temu bual merupakan seorang individu yang melalui pengalaman tersebut. Kalau dia tak lalui langsung, kita nak tanya ni kadang-kadang dia bercerita berdasarkan apa yang dia tahu dan bukan dia lalui sendiri. Itu yang kita tak nak lah. Jadi bila kita kata temu bual, kita temu bual dan bertanya tentang perkara-perkara yang memang dia lalui. Okay, yang memang dia lalui. Right? Itu dia punya, dia punya prosedur kita melaksanakan temu bual. Katakanlah you nak bertanya tentang pengalaman belajar di di UTM, pengalaman belajar di UTM. Sekarang ni ada dua. Satu, pengalaman belajar secara biasa, right, face to face. Satu lagi pengalaman belajar di UTM secara online. Sekarang kita ada dua option kat situ. Jadi satu tugasan yang perlu dibuat sekarang ni, kita tak ada ruang untuk berjumpa. Okay? Kita tak ada ruang untuk berjumpa. Saya berikan satu cadangan. Okay? You boleh gunakan WhatsApp. Okay? You gunakan WhatsApp untuk melaksanakan temu bual. Ataupun you boleh gunakan secara telefon. Secara telefon. Okay? Okey, perbualan ataupun sesi temu bual boleh dilaksanakan melalui WhatsApp, telefon. Telefon ni pun terserahlah. Kalau you gunakan WhatsApp punya telefon tu, perbualan telefon melalui WhatsApp bukan melalui telefon biasa. So mungkin dia boleh jimat dari segi situlah, dia guna telefon. So pun boleh dilakukan. Okay, selepas kita laksanakan temu bual, of course kita cadangkan untuk sesi perbualan melalui telefon ni, problem ni satu, kita nak rekodkan. Okay, kita nak rekodkan. Jadi bila kita nak rekodkan, kalau kita ada device yang boleh rekodkan perbualan telefon tersebut, so kita boleh laksanakan. Jadi the best option sekarang adalah WhatsApp. Kejap ya. The best option adalah WhatsApp. So gunakan WhatsApp. Okay, gunakan WhatsApp punya kemudahan. Contoh mungkin yang boleh kita bagikan kejap. Sekejap tu sambil dia upload tu. Jadi kalau katakanlah saya cadangkan untuk sesi ini gunakan WhatsApp. WhatsApp saja memudahkan. Okay, memudahkan. Alright. Sekejap. Belum. Alright. Now, katakanlah sekejap. 3042. Okay, katakanlah guna WhatsApp. Saya cadangkan ambil dua orang, pilih dua orang ataupun satu orang. Satu orang pun okey. Kalau boleh dua, terserah. Satu orang pun tak ada masalah. So you pusing-pusing kat sini. Dalam kelas ni ada 44 orang, you pusing-pusing. Jadi you pusing, you tanya, you pilihlah siapa-siapa. Jadi katakanlah jangan you tanya and then katakanlah dua pelajar, katakanlah siapa ni? Sekejap. Katalah Dayang tanya Afif, lepas tu Afif pula tanya Dayang. Tak payah, you jangan buat macam tu. You pusing, you pusing. Dayang tanya Dani tanya Afif. Macam tu and then Afif tanya orang lain. So maknanya jangan orang yang sama. You tanya dia, lepas tu dia tanya balik. Itu nanti
perbualannya terganggu. Perbualannya terganggu. Sekarang ni yang perlu dibuat ialah you cari orang yang berbeza. You tanya orang A, tetapi apa nama tu, orang yang tadi yang ditanya tu dia kena tanya orang lain. Jangan tanya apa nama awak balik semula. So jadi sehingga dapatkan macam tu. Apa yang perlu dibuat adalah saya cadangkan buat sesi temu bual. Okey, temu bual berkenaan dengan pengalaman belajar di UTM semasa tahun 2. Sekarang tahun berapa? Tahun 3? Right, katalah tahun 2. Right. Mungkin bila you dah pilih, pilih seorang rakan daripada, ni saya tulis terus dalam WhatsApp group lah, daripada kelas untuk ditemu bual. So topik perbualan adalah pengalaman sebenar semasa belajar. Macam tadi lah, semasa belajar. Okey, itu topik perbualan yang perlu ditanyakan. Jadi jangan tanya soalan yang tidak memberi peluang kepada orang yang ditemu bual untuk berkongsi secara panjang lebar pengalaman tersebut, pengalaman beliau. Jadi contohnya bertanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak. Jadi bila kita interview tu, kita jangan tanya jawapannya ya tak. Adakah anda pernah ni? Ya. Adakah anda tak pernah ni? Jadi elakkan soalan-soalan macam tu. Contohnya, boleh saudara ceritakan pengalaman belajar di UTM semasa tahun 2. Okey. Jadi bila dia bercerita, bila kita tanya dalam WhatsApp tu, boleh tak saudara ceritakan pengalaman? Suruh dia type. Okey, orang yang ditanya tu dia akan type. Semasa contoh macam gini dia jawab macam gini. Semasa saya meneruskan pengajian dalam tahun 2, saya dapati kerana pembelajaran mulai berbeza. Okey, katalah yang ditanya tu dia respon macam tu. Okey, ini melalui WhatsApp Jadi bila kita berbual ni, you tanya balik bila dia dah tulis itu mulai berbeza. Boleh tak saudara jelaskan apa yang berbeza ataupun maksud mulai berbeza. So dia akan terangkan terus apa yang dia maksudkan berbeza. So itu cerita dia lah, maknanya dia cerita pengalaman dia, pupak dan sebagainya. Okey? Boleh macam tu, gunakan WhatsApp. Sebab sekarang ni kita tak boleh buat apa, kita tak boleh nak temu bual secara face to face ataupun secara telefon. Kadang-kadang telefon ni susah nak rekodkan. So kita guna kaedah WhatsApp. Boleh buat macam tu semua? Ada masalah? Ada yang nak tanya? Doktor, saya nak tanya, kalau contohlah saya ada jumpa dengan kawan kelas saya dan saya temu bual dia melalui video ke ataupun boleh WhatsApp juga? Kalau dia ada depan saya temu bual dia face to face. Depan tak payah WhatsApp lah. Kalau depan pakai WhatsApp melampau. Macam nak ajak makan kawan kat sebelah, jom makan pakai WhatsApp. Itu dah melampau. Mas Turah.
Aduh, Okey. ini cerita yang tak boleh jumpa, okey? Awak jangan buat macam tu. Kan nanti ajak, jom makan tapi orangnya kat sebelah. Itu dah melampau, dah tak nak bercakap langsung. Okey, Mas Surah? Okey, doktor. Ini yang kalau kita cerita, saya punya anggapan you tak ada jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan semua di tempat masing-masing. So, cara punya macam itulah. Doktor, temu bual ni memang perlu ke sebab dekat dalam proposal saya tak letak temu bual. Saya pakai responden. Itu proposal. Ini kan simulasi data. Ingat tak? Kan ada latihan tugasan yang kedua tu. Okey, doktor. Simulasi data. Nanti saya balik semula kepada panduan tugasan tu ya. Baik, doktor. Okay, so itu prosesnya. Jadi dia ceritalah. Yang ditanya tu kena ceritalah. Semasa tahun 1, dia dah mula ceritalah kan. Bagi dia cerita. Saya, bla 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 dan sebagainya. You sambung. Okay. Kalau you nak sambung selit sedikit, okay, teruskan. Selit sikit suatu pengalaman yang menarik. Okay. Okay, teruskan. So, sambung lagi cerita. Okay. Alright. Cerita pasal pengalaman semasa belajar di UTM tahun 2. Cerita tu cukup. Right? Tak payah cerita banyak-banyak. Okay. Okay, sampai situ boleh ikut. Boleh buat. Boleh Right, balik kepada yang sini. Jadi, bila kita laksanakan temu bual tu melalui WhatsApp, selepas habis saja, kita tuliskan semula perbualan tersebut. Buat dipanggil transkrip perbualan. Okay, transkrip perbualan. Macam inilah. Okay, macam yang saya berikan dekat sini. Nanti ni saya share kat dalam e-learning di e-learning, so dia mungkin you boleh jadikan panduan sedikit lah. Jadi hasil daripada penulisan dekat WhatsApp ni, you copy saja. Ni kalau ni tak boleh, ni pakai ni kan, ini pakai pakai laptop, dia tak keluar lah. Okay, you copy, then you masukkan dekat sini. Right, masukkan dekat sini komen dia. Jadi, untuk memudahkan proses membaca, saya cadangkan satu komen yang merupakan satu ayat ni. Satu komen yang merupakan satu ayat ni disusun dalam satu. Komen yang kedua, dalam ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, diasingkan. Maknanya dipisahkan satu-satu ayat. Jangan dicantum semua. Jadi nanti nak baca pun susah. Okay. Tuliskan balik dekat sini. Selepas buat transkrip, barulah boleh ataupun mudah dianalisis. Alright. Okay. Sampai situ ada soalan. Sampai peringkat nak menyiapkan ni ada soalan. Ada? Senang kan? Mudah saja. Bila dah buat transkrip, barulah mudah untuk dianalisis. Mudah dianalisis. Sebenarnya kalau sekarang ni mudah lah. You katalah you nak analisis. Katakanlah ini merupakan satu makna. So you boleh tukarkan gini saja kan. Merah, kuning, hijau, kuning, ini dan sebagainya kan. So you boleh, sebab dia dekat word tu dia boleh guna macam-macam. Kalau you nak guna ini, kalau you tak nak guna ini, you guna ini. Huruf pula, warna huruf. Merah ni apa maknanya. Kemudian baca lagi, ini pun sama, ni tentang perkara A. Merah lagi. Jadi dekat sini kita dah tahu. Yang merah ni tentang perkara A. Pengalaman tentang A. Okey, baca lagi ini. Ini tentang B, perkara tentang B. Hijau pula. Senang nak analisis macam gini sebenarnya. Right? Ni saya cuma tulis contoh sajalah. Sebab proses menganalisis tu boleh dilaksanakan dengan menggunakan Word tu. Sekarang ni mudah.
So boleh hijaukan, warnakan untuk membezakan satu perkara dengan satu perkara yang lain. Okay, jadi satu saja dan that's it. Alright, sampai situ boleh buat. Sekarang ni saya nak cerita pasal macam mana nak analisis. Tadi yang sebelum ni kita dah cerita tentang macam mana nak cari mean, nak cari peratusan, nak cari frekuensi. So itu kita boleh buat dalam SPSS. Yang ini secara manual sajalah, melalui Microsoft Word. Okay, apa yang kita perlu buat sini ialah mencari tema, isu ataupun permasalahan. Itu content analysis, analisis kandungan. Itu yang dipanggil analisis kandungan. Kita menganalisis komen-komen yang diberikan oleh kita punya responden. Okay. Jadi yang dimasukkan analisis kandungan, apa poin-poin penting yang terkandung dalam komen yang diberikan. Sebab itu dipanggil content analysis ataupun analisis kandungan. Okay. Mungkin katakanlah sini baca, ada isu satu, pendekatan pengajaran. Alright. Satu, kita dah nampak. Then kemahiran pengajar. Okay. Mengajar. Okay. Then okay. Okay. Cabaran menggunakan bahasa asing. Okay. Itu antara tiga yang kita nampak dekat sini. Katalah, okay, dapati pendekatan pengajaran di sini tidak jauh berbeza. Okay, pendekatan pengajaran tidak jauh berbeza dengan apa yang saya lalui di Malaysia. Okay, ini satu. Katalah ini ya. Okay, dia kata pendekatan pengajaran. Okay, tidak jauh berbeza. Okay. And then kemahiran mengajar. Kemahiran mengajar. Okay. Menggunakan pengajar, menggunakan ini. Okay. Ini tentang pengajaran. Katalah ini ya. Lepas tu penggunaan papan tulis. Ini pun sama. Menyediakan bahan edaran. Ini kemahiran mengajar juga. Lepas tu pengedaran bahan pengajaran melalui email. Ini pun pengemahiran. Okay. Alright. Okay. Ini dah nampak dah. Ini yang merah. Okay. Ini yang biru lah. Okay. Kena masukkan. Okay. Kemudian keperluan cabaran pelajar. Cabaran pelajar. Okey, ada sedikit berkenaan kena disentuh. Mana-mana pengajar, okey, pelajar perlu mampu, okey, keperluan. Pelajar perlu mampu menggunakan IT. Okey, katalah ini berkaitan dengan ni. Okey, ini coklat. Coklat. Okay, so itu contohnya. Kemudian yang ini belajar bahasa. Okay, belajar menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Oh, ini katalah ini warna apa? Hijau. Hijau dah ada belum? Okay. Coklat dan hijau. Okay. Ini bergaul dengan saya sentiasa bergaul. Okay. Katalah ini warna apa lagi ya?
Alright, purple. Alright, purple. Okay. Sekarang ni untuk mudahkan, buatkan table. Okay, buatkan table. Okay, pendekatan pengajaran. Kemahiran mengajar. Cabaran belajar. Cabaran bahasa asing semasa belajar. Ini sebenarnya dia boleh sama dengan yang nombor 3 ni. Jadi dekat sini, dia tinggal masukkan dekat sini. Okay, pendekatan pengajaran. Tariklah. Okay, copy. 1. Paste. Alright. 2. Okay, kemahiran mengajar. Jadi kemahiran mengajar. Alright. Kemahiran dia tengok you nak ambil apa. Kalau you nak gunakan contohnya kemahiran mengajar menggunakan IT. Pengajar pandai ini contoh. Katakanlah you nak ambil yang ini. Okay, you ambil kat sini lah. Masukkan dekat sini. Alright. Ini IT. Kalau ini you kata pendekatan pengajaran ni, contohnya pengajar menggunakan ni, okay, slide ni, PowerPoint, so you masuk kat sini. And then penggunaan papan tulis masukkan dekat sini. So itu kalau you katakan pendekatan pengajaran. And then pengedaran melalui email juga sebagai sini. Dan dimasukkanlah. Sampailah habis masukkan. Okay. So itu antara contoh yang you boleh buat semasa memasukkan, memindahkan komen-komen yang diberikan oleh kita punya responden. So nampak dekat sini tadi dia macam ni kan, ceritanya berurutan gini kan. Tapi di sini dia disusun mengikut bukan urutan perbualan tetapi urutan isu yang kita nak analisis. Okay, urutan isu. Jadi nanti bila you tuliskan pada bahagian penulisan tu, okay, baru you ceritakanlah. Alright. Dah tak payah tengok sini dah. Okay. Kajian menunjukkan bahawa, cara menulisnya kan, bahawa pendekatan pengajaran yang digunakan di UK, contoh UK lah ya, di Durham, UK, tidak jauh berbeza dengan pendekatan pengajaran yang diamalkan di Malaysia. Okay. Komen daripada seorang responden mengatakan perbezaan antara pendekatan. Cara menulis dah lain kan? Cara menulis ni cara kita bercerita dan juga menyampaikan maklumat. Mengatakan perbezaan pendekatan antara UK dan Malaysia tidak jauh berbeza. Okey. Sekarang ambil komen dia tu. Okey. Ni secara mudah sajalah ya. Saya bagikan. Alright. And then sambung lagi penulisan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Alright. Ini contoh macam mana kita menuliskan perbincangan. So,
komen ni dibincangkan dalam bentuk cerita. So ambil dia punya ni, masukkan sebagai bukti. Komen daripada seorang responden mengatakan perbezaan pendekatan pengajaran antara UK dan Malaysia tidak jauh berbeza. Bagilah. Kalau ada satu, kalau ada dua, masukkan lagi yang ke bawahnya. Contoh katalah dua. Ni saya masukkan sajalah. Mungkin bukan ini, tetapi at least kita berikan. Katakanlah kalau ada dua, masukkan dua kat sini. Right? Masukkan dua. Katakanlah ini yang bawah ni berbeza. Katakanlah yang bawah ni berbeza. Okay. So masukkanlah. Jadi ini sebagai bukti menunjukkan tidak terdapat perbezaan antara pengajaran di UK dan juga di Malaysia. Sambung lagi. Dia punya penceritaan dia tu, dituliskan berdasarkan isu yang kita nak sampaikan. Bukan berdasarkan flow perbualan, tetapi isu yang kita nak sampaikan. Katakanlah isu pertama, pendekatan pengajaran, kemahiran pengajar-mengajar, cabaran pelajar dan seterusnya, cabaran menggunakan bahasa asing. So, itu bergantung kepada kita punya susunan cerita. Kalau kita nak sampaikan cabaran belajar di negara asing, so you cerita nombor 3 dan nombor 4 dahulu. Terserahlah. Nah, ini cara dia. Nanti saya share lah ni supaya mungkin dapatlah sedikit gambaran. Okey, itu simulasi data kualitatif. Kualitatif. Ada soalan? Ada tak? Jadi kalau silakan. Siapa tu? Saya Vivlin. Vivlin, okey. Untuk kami punya ni kena buat berdasarkan kajian lah kan? Berdasarkan proposal lepas. Yang dah buat Google Form sebagai tu. Yang mana? Yang simulasi data. Soal selidik ke yang mana? Satu soal selidik, satu temu bual. Temu bual tu berdasarkan kajian kita lah. Tak payah. Kan saya tadi cadang, you gunakan topik ni tadi tu kan, yang saya dah tuliskan dalam sini. Guna topik yang ni, pengalaman. Pengalaman belajar di UTM semasa tahun 2. Okay? You nak guna yang lain pun boleh, tetapi ni nak memudahkan untuk nak mendapatkan data, kualitatif. So, gunakan WhatsApp dan berbuallah di dalam WhatsApp untuk dapatkan maklumat ataupun komen daripada kawan you. Okay? Okay. Faham tak ni? Maksudnya semua dari kami kena gunakan tajuk yang sama macam tu. Yes. Kelas kami kena guna tajuk yang sama. Yes, pengalaman belajar di UTM tahun 2. Ini sebenarnya kalau itu yang saya kata dalam sini boleh digunakan untuk yang sini. Right? Kan dulu saya kata boleh guna yang sini kan. Jadi sekarang ni untuk memudahkan sebab keadaannya sekarang ni semuanya online ni, tak boleh nak buat apa. Jadi saya punya cadangan macam tu. Yang tadi satu dalam sini kan you ada bangunkan soal selidik kan. Soal selidik tu jangan tak digunakan. Teruskan macam yang dah dirancang, edarkan kepada kawan-kawan dalam kelas. So kalau ada 44, maknanya you akan dapat balik 44 responses daripada kawan-kawan you lah. Itu teruskan macam biasa. Okay, gunakan SPSS, masukkan dan buat analisis. And then yang ini pula, yang satu lagi ni kualitatif, data simulasi gunakan yang macam saya sebutkan tadi. Okay, yang inilah. Ini sebagai latihan saja sebenarnya supaya you dapat sedikit pengalaman. Mungkin nanti bila you nak buat PSM nanti, you akan gunakan kaedah temu bual. And then you tahulah macam mana nak buat ataupun menganalisis dan melaporkan data temu bual. Itu dia punya target dia lah. Okay. Doktor. Doktor nak tanya sikit. Maksud doktor untuk analisis data tu kita buat based on kajian kita. Yang temu bual ni kita buat yang ikut tajuk doktor. So gabung dua-dua hantar 2 January ke? Kalau ikut tarikh tu kan saya dah berikan.
2nd January kena hantar simulasi data. Itu cerita dia lah. Tapi sekarang macam mana perkembangannya? Almost nak habiskan report dah. Tapi tiba-tiba doktor kata nak add on yang tembuai ni dengan tajuk lain. So dia macam sama ke atau lain-lain? Tak, yang satu lagi you buat temu bual tu, ada buat temu bual tak? Yang So doktor kata tak perlu buat borang soal sendiri je. Okey, yang itu you buatkan sebab kita dah tak ada final exam. Kita tak ada final exam. So kita add dengan aktiviti simulasi data. Okay, kita add dengan simulasi data. Okay, so tambahkan yang temu bual tu macam tadi yang saya kata, guna kaedah WhatsApp and then buat simulasinya macam ni. Okay, proses temu buat tu lah. Cuma nanti bila menuliskan dalam tugasan, balik kepada ni, ini pengenalan apa objektif persoalan yang ingin dikaji, proses pengumpulan data, proses ini dan sebagainya, laporan analisis data, rumusan dan kesimpulan. So formatnya sama untuk kuantitatif dan juga kualitatif. Formatnya sama. Pengenalan, ini pengenalan tentang apa? Pengenalan tentang kehidupan sebagai mahasiswa di UTM kan. Mahasiswa sains sukan di UTM, ialah you cerita tentang pengalaman hidup sebagai seorang pelajar di UTM tu dalam bidang dalam program sains sukan. And then apa objektif dan persoalan yang ingin dikaji. Ini kalau yang kuantitatif you tinggal ikut saja apa yang you dah buat, ikut yang soal selidik tu. Kalau yang kualitatif, apa objektifnya ialah meneroka pengalaman hidup pelajar sains sukan semasa berada di tahun 2. Okay. Itu dia punya objektif dia. And then proses pengumpulan data. So disebutkanlah proses pengumpulan data yang macam tadi yang saya share. Ini dia punya proses dia kan. Right? Ini dia punya proses analisis. Tapi sebenarnya ni bawah sekali. So ini kalau ikutkan dari segi susun atur ataupun prosesnya macam inilah. Prosesnya laksanakan temu bual, and then sesi temu bual dilaksanakan. So those are the process yang perlu disebutkan dalam bahagian situ. Kemudian prosedur memasukkan data, apa software digunakan. Kalau tak you gunakan Word, yes? You guna Word kan? Yang ni guna Word kan? So you sebutkanlah you guna Words. Dan apa prosedur yang dimasukkan. Sebutkanlah saya buat bukan kolom untuk responden and then kolom untuk komen. Ruangan responden ini menerangkan tentang responden yang ditemu bual. Dalam ruangan komen ini komen-komen yang diberikan oleh responden. Itulah. And then laporan analisis data. Inilah tadi. Ini dia. Start daripada sini daripada transkrip ni. And then sampai yang kedua ni. Dan penulisan. Okay, penulisan. So ada 3 level lah. 1, ni dia. 2, ini dah dibagikan mengikut isu ataupun tema ataupun permasalahan yang you dah kenal pasti dalam sini. And then menuliskan semula dalam bentuk cerita, menceritakan pengalaman semasa berada di tahun 2. Okay, and then rumusan dan kesimpulan. Okay, that's it. Boleh? Soal selidik dah edarkan belum pada kawan-kawan? Dah doktor. Dah dapat balik? Dah dapat balik dah? Dah dapat dah. Semua dapat? Dapat berapa seorang? Saya dapat, sebab kelas kita ada 46 kan, saya punya responden 45 lah. You dapat 45 lah? Evelyn? Dapat 45? Sebab dalam proposal saya nak 30 je tapi boleh lagi nak tu. Kumpul lagi. So jadi pastikan kalau boleh, sebab tu saya kata cuba gunakan semua pelajar yang ada dalam kelas ni supaya you dapat yang maksimum lah. Okay, so tu 2 and then finally rakaman video pembentangan. Yang ini you apa nama tu, you ada 2 option kat sini sebab kat sini pasal you nak guna apa, you guna ini telefon kan. Telefon saja kan
telefon senang lah. You bentang and then you rekodkan. Macam itulah. Rekodkan pembentangan. Guna telefon and then apa nama tu? Untuk kedua-dua simulasi. Simulasi data kajian. Okay. Alright, satu dalam 3 minit dan satu lagi dalam 3 minit. Yang kuantitatif dalam 3 minit dan yang satu lagi yang kualitatif dalam 3 minit sajalah. 3 minit. Kalau yang kuantitatif tadi ceritalah yang umum dia punya dapatannya saja, frekuensi peratusan ataupun mean dia. Ikutlah analisis apa yang you dah buat. And then yang untuk kualitatif yang di bahagian yang terakhir sekali tu yang dia punya penceritaan dalam penceritaan. Okey, so jadi saya punya pandangan macam itulah tugasan tu. Kalau katakanlah perlu dilanjut, nanti saya akan update dalam e-learning dalam e-learning supaya dilanjutkan sedikit untuk memudahkan you submit lah. Yang proposal dah selesai kan? Dah betul. Okay, good. Jadi dia punya kiraan, yang ini kumpulan, yang ini individu lah. 2 dan 3 ni individu. Kalau ikut pembahagian, 15 untuk kuantitatif, 15 untuk kualitatif. Yang ini pun sama, 15 untuk pembentangan data kuantitatif dan 15 untuk pembentangan data kualitatif. Okay lah, that's it. Tahun ni kita tak ada, semester ni kita tak ada ujian ataupun final exam. So, semuanya berdasarkan tugasan yang dibuat ni lah. Okey, ada soalan? Ni nanti saya update lah saya share dalam e-learning supaya boleh gunakan nanti. Okey. Nanti saya cek dalam e-tugasan ni, saya tengok macam mana dia punya ni apa ni, sekejap. Okay, muat naik proposal. Saya semak sekejap. Participant to you, ni dah termasuk yang ini Yang apa. Semua dah hantar ni proposal. Ada yang belum hantar? Ini seorang wakil ke macam mana ni? Ni individu betul? Individu tajuk kita orang buat individu. Oh, okey lah. So macam mana ni yang dah disubmit ni individu kan? Ini ada lagi yang tak submit Siapa ni? Fatin Fatin ada dalam ni? Tak ada kan? Oh, tu kelas lain dah tu. Tu lah. Dia dah termasuk dalam sini semua ni. Okey, gini. Semua dah submit kan? Alright, kalau semua dah submit, since tugasan ni tugasan kumpulan, saya cadangkan macam tadilah 4 orang maksimum. Jadi saya punya cadangan daripada 4 tugasan yang dah dibuat tu, you pilih salah satu untuk dijadikan sebagai dia punya tugasan kumpulan. Okey? Buat macam itulah. Sebab dia punya syarat dia memang tugasannya tugasan kumpulan. Mungkin ni saya punya kesilapan, saya tak bagi tahu ni tugasan kumpulan. So jadi sekarang ni kalau nak mudah terserah kepada you. Saya cadangkan 2 orang pun boleh. Okey, 2 orang pun boleh. Jadi you tinggal discuss nak pilih proposal yang mana yang dijadikan sebagai tugasan kumpulan. Jadi you discuss lah proposal siapa yang lebih baik. Proposal siapa yang lebih baik. Katakanlah proposal syukur you punya kumpulan katalah dengan Hakim. Katalah you dengan Hakim satu kumpulan. You decide you nak satu geng dengan Hakim. Jadi you discuss lah. Either you punya tugasan proposal ataupun Hakim punya tugasan proposal. So you discuss, tengok mana yang lebih baik. Okay. Kalau Hakim punya lebih baik, so you gunakan Hakim itu sebagai tugasan proposalnya lah. Tinggal nanti you tinggal ubah nama depan. Okay, nama depan. Nama depan tu masukkanlah 2 nama tu Hakim dan Syukur. Macam tu. Boleh?
Nanti saya ubah sedikit dia punya due date ni supaya you boleh update dia punya tugasan, proposal. Okay, so yes. Doktor, maksudnya tugasan 2 dan tugasan ketiga ni adalah secara berkumpulan lah doktor kan? Tugasan 1. Tugasan 1? Ini tugasan ni, kan saya sebut tadi, tugasan 1 secara kumpulan, secara kumpulan. 2 dan 3. Tugasan 1 kita orang dah buat individu tu. Yelah, itu yang saya terangkan tu. Yang Azrin, dengar tak apa yang saya sebut tadi? Doktor. Kiranya kan yang proposal ni kita orang dah buat secara individu. So kiranya macam sekarang contoh kalau saya dengan Aisyah, saya bincangkan dengan dia antara kita orang dua orang nak pilih mana satu proposal untuk dijadikan sebagai kumpulan. Itulah yang saya terangkan tu. Yang saya maksudkan itulah dia. Okey, faham tak ni? Masih lagi ada yang tanya tu. Dengar betul-betul apa yang saya sebutkan ya. Jadi jangan keliru. Okey, ada yang nak tanya lagi? Saya nak tanya pasal yang simulasi data doktor. Okay. So maksudnya kita akan asingkan folder lah, iaitu folder analisis data untuk kuantitatif dan juga kualitatif, ataupun nak gabungkan dalam satu folder saja? Gabungkan saja. Nanti saya update. Kalau saya rasa gabungkan tu lebih susah, saya akan buat 2 folder lah. Satu untuk simulasi kuantitatif, satu lagi simulasi kualitatif. So kalau macam tu jadinya nanti saya akan maklumkan. Okay, you asingkan tugasan 2 itu kepada 2. Satu kuantitatif, satu lagi kualitatif. Okay. Kalau kita gabungkan akan jadi, boleh tak kalau kita separatekan doktor, sebab ada yang dah siap untuk kuantitatif tu kan? Tak apa, okey, boleh. Nanti saya tengok dulu keadaan ni macam mana. Kalau saya kata lebih mudah untuk diasingkan, nanti saya akan buatkan 2 folder dekat situlah. Satu simulasi data kuantitatif, satu lagi simulasi data kualitatif. Okay? Okay, baik. Terima kasih, doktor. So clear Yang tugasan 1 kumpulan, you discuss lah, you pilih kumpulan, you discuss dalam group. Siapa nak partner dengan siapa, and then you discuss, pilih tugasan yang terbaik, proposal yang terbaik, and then muka depannya namanya diubah lah. Tadi kan semua individu, so jadi ubah 2 nama dalam proposal tu. Then saya sediakan satu platform untuk dibuat submission proposal tu. Sebab sebelum ni yang submission tu dah tutup. Saya akan buatkan satu folder yang baru untuk dimuat naik tugasan kumpulan proposal. Okay. So you ada tempoh dalam minggu ni lah, dalam minggu ni untuk upload tugasan proposal. Okay, boleh decide macam tu? Okey, kalau kita balik kepada ni, you tengok kat sini ya. Jadi saya akan buatkan satu platform yang baru, muat naik proposal ringkas penyelidikan. Saya akan buatkan satu folder yang baru. Saya tulis kat situ, muat naik proposal ringkas penyelidikan kumpulan. Alright, kumpulan. So you masukkan dekat situ. Okey, yang ini tak buang, ini ada satu lagi platform. Okey. And then laporan analisis data. Ni nanti saya akan cuba fikirkan. Saya akan bagikan kepada 2 lah. Kepada 2. Okay, submission 2 Januari. Mungkin saya akan panjangkan sikit. Kepada tempoh 10 Januari ke. 10 Januari. Jadi ada masa sikit kan. And then video pembentangan. Video pembentangan ni pun samalah. Nanti saya akan cuba setkan kepada 10 Januari juga. Sebab yang ini tak ada masalah. You just upload saja. Doktor. Yes.
Tadi kita kan dah submit proposal dah. So sekarang nak buat group proposal ni untuk projek baru ke, tajuk baru ke? Ni siapa ni? Saya Sri, Doktor. Sri, tak faham Ya, lagi Saya terangkan tadi. Tak dengar lah ni. Aduh. Serius confused, Doktor. So proposal already dah settle, dah settle, dah submit. Ya, betul. Yang saya jelaskan tadi tu tak faham juga Tak faham, Doktor. Saya memang confused ni. Okey, you dengar ke tak? Aduh. Dengar, Doktor. Okey, gini proposal semua dah siap kan? Jadi, since proposal ni tugasan kumpulan, faham tu? Dah faham tu? Faham? Tapi dah siap, dah settle dalam individu, dah semua orang. Ya, dengar ni dulu. Saya ni Sri. Aduh, syukur. Nanti bagi tahu kat dia. Sri, dengar ni Semua tugasan dah siap kan, proposal tu. Okey, proposal tu sebab sekarang ni proposal tu mungkin itu silap saya lah. Saya tak maklumkan dengan jelas bahawa proposal tu tugasan kumpulan Jadi sekarang ni saya tahu semua dah siap dan semua dah submit. Apa yang perlu dibuat sekarang, you cari kumpulan, you cari pair. Jadi you discuss dalam kumpulan, you carilah. Seri you nak partner dengan siapa terserah. Tapi tugasan tu dianggap sebagai kumpulan, okey? Katakanlah you partner dengan siapa? Syukur. Ni ada nama, kebetulan nama Syukur dia. Okey, you punya partner kumpulan dengan Syukur. Jadi bila you dah decide, you punya kumpulan dengan Syukur, you discuss dengan Syukur nak pilih proposal yang mana. Kalau antara dua tu, you punya ataupun Syukur punya. You discuss lah. You kata, saya punya lebih baik lah. Pakai saya punya je lah. Ataupun Syukur kata, saya punya lagi baik daripada you punya. Okey, pakai saya punya. Ambil yang dah disetujui itu, tak payah ubah apa-apa. Cuma ubah depan saja, muka depan. Iaitu nama tugasan tu. Tugasan kumpulan, masuklah dua nama. Nama you dan juga nama Syukur. And then, bila dah betulkan yang itu, you upload lah dekat sini. Mana dia? Ni, nanti saya akan buat satu lagi platform. Muat naik proposal ringkas penyelidikan kumpulan. Dan you upload dekat situ. Either you yang upload ataupun Syukur yang upload, terserah. Tak ada masalah. Tetapi salah seorang mesti memuat naik tugasan tersebut. Okay. Nanti saya akan semak lah. Kalau katakanlah you dengan Syukur satu kumpulan. Kalau you yang upload, Syukur tak payah upload lah. Jadi nanti bila saya semak, kalau Syukur tak upload, saya tahulah ini kumpulannya dengan Sri. Macam itulah. Doktor, so analisis data. Apa dia? Apa dia, Sri? Hilang. Suaranya mana? Hello, Doktor. Doktor, so analisis data pun kita pilih daripada seorang je, Doktor? Analisis data itu kan saya kata individu. Yang kumpulan proposal sahaja. Analisis data, simulasi individu, video individu. So yang tu contoh kita daripada kita dua orang, saya pilih saya punya. So yang analisis data itu proposal. Proposal tu kita pilih saya punya. So Syukur buat analisis data tu based on dia punya ke atau still ikut Sri punya tapi data sendiri? Yang itu dia punya. Itu dah individu. Gunakan yang dia punya. Kan dah edarkan kepada pelajar kan? So tajuk berbeza pun tak apalah, Doktor. Tak ada hal. Itu individu. Individu dah lain cerita. Doktor, yang temu bual tu, so kita just satu laporan atas tu tajuk sendiri-sendiri macam permasalahan pelajar pelibatan. Yang bawah tu tambah lagi permasalahan pelajar penglibatan. Apa tu? Itu tajuk Sri untuk buat assignment ni. Kan dah lupa kan dah tak faham tu. Tadi saya terangkan apa ni dalam sini. Ini contoh temu bual tapi macam tak kaitan dengan tajuk Sri. So buat dua side lah maksud Doktor. Iya. Jadi yang temu bual gunakan yang ini saja. Tak payah pening-pening cuma meneroka pengalaman pelajar sains sukan semasa tahun 2 di UTM. Topik tu saja cukup. Okey. Doktor, kalau guna topik sendiri boleh, Doktor, atau mesti guna topik ni? Tak kisah. Kalau you pandai gunakan topik you terserah, boleh aje. Alright, Doktor.
Boleh macam tu? Boleh doktor. Okay, good. Jadi sekarang ni yang kumpulan tadi tinggal join dua orang and then discuss nak pilih yang mana satu. And then selepas tu ubahlah nama depan, muka depan dia tu kepada tugasan kumpulan lah. Masukkanlah dua nama tu. Itu settle. Okay, itu habis. Kemudian bila masuk kepada simulasi data, you dah boleh balik asal kepada you punya. Satu yang kuantitatif, you gunakanlah you punya soal selidik yang you dah edar tu. And then satu lagi simulasi data kualitatif, terserah you nak guna yang saya cadangkan ini ataupun yang you dah buat. Topik yang you dah buat. You nak pilih topik yang you punya sendiri. Okay, go ahead, tak ada masalah. Okay. And then nanti tinggal rekodkanlah pembentangan tu. Satu simulasi data kuantitatif, satu lagi simulasi data kuantitatif. Okay, jelas? Alright. Ada lagi tak? Nanti jangan silap lagi, jangan keliru lagi. Saya harap ni punya dia punya penjelasan ni jelas. Doktor, untuk temu bual tu, agaknya berapa orang yang kami perlukan untuk ditemu bual? Maksudnya, perlu ke kita buat lebih daripada 10 orang ke ataupun hanya cukup untuk 3 orang atau 4 orang ke? Macam mana doktor? Untuk sebagai latihan ni kan, kalau macam you ingin pelan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif kan, kualitatif ni berapa ramai dan sebagainya, tapi untuk latihan ini saya cuma cadangkan satu orang pun sudah memadai. Okay, satu orang pun sudah memadai. Macam ni lah. Contoh ni kan yang saya beri ni, seorang aja responden. Sebenarnya banyak lagi respondennya, tapi gunakan satu saja pengalaman dia. And then, cuba belajar buat analisis. Proses menganalisis datanya. Cukuplah, tak payah ramai-ramai. Okay. Sebab you guna WhatsApp. Carilah siapa-siapa dalam kelas kumpulan awak ni. Okay, you nak interview siapa. So, discuss lah siapa nak interview siapa. Itu kena discuss dululah. Jangan nanti dia cross sana, cross sini. Saya interview, katakanlah you interview Afif. Seri pun interview Afif. Dia jangan sampai macam itulah. Kena pusing sana pusing sini. Cuba buatkan satu jadual untuk dikongsi dalam kumpulan. Siapa interview siapa supaya semua orang akan dapat data kualitatif, data perbualan. Okay, seorang cukuplah, syukur. Alright, ada lagi tak? Ni nanti saya sediakan platform ya untuk submission ni ya. Lepas tu untuk stimulasi data untuk kuantitatif, kita kena buat 5 ke 20 muka surat. Untuk kualitatif, untuk temu bual tu kita kena ada 15 ke 20 muka surat juga. Itu dia punya cadangan lah, cadangan. Tapi kalau you tengok dekat sini, contohnya macam ni kan. Ini sikit-sikit je pun dah 2 muka surat. Right? 2 muka surat kan. Dari segi perbualan ni. Mungkin nanti you tulis ni buat table. Dia jadilah banyak. Tak adalah. Maknanya you ikut dia punya format tugasan ni. Yang penting dia punya format dia ikut macam ni. Yang macam dicadangkan dalam panduan tugasan tu ya. Adalah ni, bahagian-bahagian ni. Ada 1.0 pengenalan, 2.0 objektif ataupun persoalan, 3.0 proses pengumpulan data. Bagikan ikut macam itulah, 1.0, 2.0, 3.0. Ada bahagian-bahagian dia tu ya. Alright. Jadi kalau katakanlah 15 hingga 20 muka surat ni sebenarnya kalau ikutkan punya paparan data tu, table tu pun dah lebih daripada 15 sebenarnya. Dia data, copy, masukkan table kat situ, masukkan table dengan penerangan dan perbincangan. Okay? Itu cadangan 15 hingga 20 muka surat. Kalau tak dapat, itu pun tak apa. Asalkan bahagian-bahagian ni, pengenalan sampai kesimpulan ataupun rumusan ni, dinyatakan dekat situlah. Dinyatakan dekat situ. Okay? Boleh? Dah boleh Alright, ni nanti saya upload lah.
Sebagai contoh. Okey, kalau semua okey, saya rasa setakat tu dulu. So, you boleh teruskan pekerjaan menyiapkan tugasan tu dan saya akan update tarikh submission. Yang pertama, saya akan ubah submission tugasan kumpulan proposal itu kepada mungkin berapa? 2 hari bulan? 2 hari bulan ke 1 hari bulan ke? Okey, dalam minggu ni lah, dalam minggu ni. And untuk tugasan 2 dan juga tugasan 3 saya akan update menjadi 10 hari bulan, 10 hari bulan Januari. Okey, so nanti tinggal semak sajalah dalam e-learning. Okey, saya rasa itu saja. Boleh teruskan dengan tugasan tu, untuk disiapkan. Kalau ada apa-apa masalah lagi, jangan lupalah tanya dia dalam WhatsApp group. Saya punya suggestion, tanya dalam WhatsApp group supaya yang lain pun boleh dapat tahu dan dapat belajar. Okey, so kalau tak ada, so terima kasih banyak. Have a nice day. Selamat makan tengah hari. Jangan lupa teruskan kerja dan jaga SOP, jaga SOP sebab kita masih lagi berhadapan dengan cabaran COVID-19. Anything can happen, anything can happen, and then kita akan tak boleh nak jangka siapa yang akan dijangkiti. So sentiasa jaga SOP lah, supaya kita dipermudahkan dan dapat melalui pengalaman ni tanpa ada masalah. Okay guys, so thank you very much. Bye bye. Have a nice day. Yes. QR code ada tak? Oh, ni tugasan ini kehadiran belum. Okey. Alamak, sorry. Sekejap ya. Kehadiran kelas. Masih baik awak ingatkan. 3042 section 3. Hari ini 12. Okey, silakan. Sekejap ya. Okey, silakan. Terima kasih, Doktor. Okey. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.
Okay, semua dah? Doktor, terima kasih doktor. Alright, okay, bye semua. Assalamualaikum. Salam.